Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada lewat tahun 80-an dan awal tahun 90-an, saya telah menyertai beberapa seminar dan rombongan pelaburan di Singapura, Taiwan, Korea dan Jepun. Matlamat kita ialah untuk menarik pelabur asing untuk datang ke Malaysia. Semasa itu, Rafidah Aziz, Menteri Perdagangan, dan saya, Ahli Jawatankuasa Pusat Dewan Perniagaan Melayu. Di dalam perbincangan dengan prospek-prospek yang memang ada hasrat nak melabur di Malaysia, membuka kilang dan sebagainya, kita dapat tahu Malaysia is number one on the list destinasi pelabur, investment destination. Dan ini kerana satu sebab. Negara seperti Indonesia, Filipina, Thailand dan terutama sekali Vietnam, Cambodia dan sebagainya, negara-negara ini dilihat sebagai tidak stabil, politically unstable. Singapore, of course, dilihat sebagai the most stable. Oleh kerana kerajaan PAP, kerajaan Lee Kuan Yew, is very strong. Mereka diktator. Dan susah nak tumbangkan kerajaan PAP. Malaysia is number 2. Tapi dari segi choice, Singapore ni mahal dan kekurangan pekerja. Whereas Malaysia ni, our cost lebih rendah, especially gaji, labor cost, dan kita ada lebih banyak pekerja-pekerja. Dan di mana kita tidak cukup pekerja, banyak pekerja dari Indonesia, berjuta-juta rakyat Indonesia masuk Malaysia untuk bekerja. So, kita tidak ada labor shortage, labor kita murah, and politically, we are very stable. So, Malaysia is still the preferred destination lah, compared to even Singapore. Tapi sekiranya high-tech, dia orang pergi Singapore. Kalau labor intensive, dia orang datang Malaysia. Ini dua pilihan dia orang lah. Now, sebab apa Malaysia lebih digemar dibanding dengan Indonesia, Filipina, Thailand, Vietnam, Cambodia dan sebagainya? Ini kerana mereka boleh dikatakan tak yakin kerajaan-kerajaan di negara itu boleh kekal. Bila-bila masa kerajaan tu boleh jatuh. Especially macam di Thailand tu. Sekejap-sekejap military coup. Sekejap-sekejap Perdana Menteri diguling. And foreign investors dia tak suka tu. Politically unstable. Whereas Malaysia ni, semasa tu, late 80s, early 90s, Tun Dr. Mahathir Mohamad Perdana Menteri, UMNO barisan kerajaan, dan susah nak tumbangkan kerajaan ini. Terutama sekali Mahathir ni diktator. Kuku besi. Dan siapa menentang Mahathir, termasuk saya juga, akan ditangkap tidak dibicarakan, iaitu under ISA, detention without trial, dan disumbat masuk ke Munting. So, tindakan kerajaan Malaysia ni tegas dan ganas, and susah nak tumbangkan kerajaan Malaysia semasa tu, UMNO dan Barisan Nasional dengan Tun Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri. They don't care about democracy, human rights, civil liberties. In fact, dia orang tak kisah pun pasal rasuah. Sebab semua negara rasuah. Baik India, baik China, baik negara Barat, baik Amerika, semua negara ada rasuah. Cuma degree. Rasuah banyak atau rasuah sikit, ataupun rasuah tu underground, tidak dinampak, tapi memang ada. Dan negara Barat pun not free of corruption. Cuma tak dinampak begitu terang banding dengan mungkin negara Asia. So, corruption is not a big issue. In fact, bagi dia orang tu, corruption ni mungkin memudahkan
nak menyaga, especially kalau kita perlu lesen lah, permit lah, kelulusan dan sebagainya. Rasuah boleh menyelesaikan semua obstacle, halangan-halangan tersebut. But what's important is a stable government. Biar government korup sekalipun, government yang di mana kestabilan political stability will be guaranteed walaupun kerajaan diktator, kerajaan tidak menghormati hak asasi, civil liberties, human rights dan sebagainya. This is what we discovered. Criteria number 1 for foreign investors, a stable political climate, stable political environment. Apabila tidak ada kestabilan politik, pelabur asing worried. Kalau dia masuk sini, berlaku kekecohan politik, investment mereka akan terjejas dan sebagainya. Jadi selama ni, sebelum tahun 2018, Malaysia dilihat sebagai politically stable. A country that is very politically stable. Since 2018 ni, kerajaan jatuh dan kerajaan baru ambil alih, tak sampai 2 tahun jatuh. Lepas tahun lebih jatuh lagi. Dan sekarang kerajaan Ismail Sabri Yaakob. Di mana juga dilihat internal konflik. Boleh dikatakan konflik dalaman dalam UMNO itself. Dan kemungkinan besar Ismail Sabri ni akan digulingkan. Dan perkara ni telah dibangkitkan oleh misalan cheerleader pergerakan anti Ismail Sabri, iaitu Lokman Adam. Dia telah beri warning kalau Perdana Menteri keluar negeri, kemungkinan besar kerajaan jatuh, mungkin Perdana Menteri tak boleh balik, kalau dia balik pun dia akan ditangkap. Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob perlu dibuang dari UMNO, tindakan disiplin perlu diambil terhadap Ismail Sabri supaya dia boleh tenang keluar dari parti dan parlimen boleh dibubar. Dan pilihan raya umum tergempar, PIU 15 tergempar, boleh diadakan. Dan macam-macam lah cerita. Tiap-tiap malam dia orang keluar cerita ni memberi gambaran Malaysia is a time bomb. Malaysia is waiting to explode. Dan bila-bila masa ni Malaysia boleh meletup dan huru-hara akan tercetus. That kind of perception yang dibangkitkan oleh geng anti Ismail Sabri ataupun cheerleader pergerakan Ismail Sabri seperti Lokman sebagai satu contoh, tapi ada beberapa lagi, ini menjejaskan the confidence of the investors. We are suffering, Malaysia ni is suffering from a crisis of confidence. Dan crisis of confidence ini, di mana pelabur asing melihat Malaysia ni sebagai di dalam situasi bahaya, politically very dangerous, a time bomb waiting to explode, maka pelabur asing pun tidak mahu mari ke Malaysia. Mereka nak tunggu dan lihat dulu. And dalam keadaan sekarang, dengan COVID lah dan peperangan di Ukraine, Malaysia memerlu pelabur asing datang beramai-ramai. Malaysia perlu investment untuk nak menaikkan ekonomi, mengukuhkan ekonomi. Tapi ini tidak berlaku. Malah ringgit pun banyak dijual. Sebab currency speculators takut nak pegang ringgit, takut berlaku kekecohan, huru-hara, kerajaan jatuh dan sebagainya. So they are selling ringgit. Pasal itulah ringgit ni jatuh the lowest dalam 24 tahun. In 24 years is the lowest. People are selling ringgit. Jadi ini kerana persepsi atau gambaran negatif yang diberi terhadap Malaysia. Jadi ialah dia orang ni mungkin pergerakan anti Ismail Sabri, cheerleader seperti misalnya Lokman Adam dan beberapa geng dia menyerang Perdana Menteri supaya harapan mereka Perdana Menteri ni akan jatuh
dan Perdana Menteri akan dijatuhkan oleh parti dia sendiri, iaitu UMNO. And this is giving a very bad perception kepada orang asing, terutama sekali pelabur-pelabur asing, termasuk juga mereka yang invest ataupun speculate ringgit Malaysia. They are dumping ringgit Malaysia. This is having a very adverse, very negative effect on Malaysia's economy. So diorang ni bukan diorang nak rosakkan Perdana Menteri, diorang rosakkan ekonomi Malaysia. Jadi kita kata Ismail Sabri Perdana Menteri tidak cekap, tidak pandai nak urus ekonomi. Yang sebenarnya pandai mana Perdana Menteri pun, kalau dah foreign investor confidence kepada Malaysia ni menurun ataupun zero, no Prime Minister, tak kisah siapa boleh buat apa-apa. Oleh kerana you can't fight market forces. Mustahil kita nak lawan arus negatif yang pelabur asing ada terhadap Malaysia. So this is boleh dikatakan tindakan mereka ini, pergerakan anti Ismail Sabri, dengan mereka membangkitkan isu-isu negatif terhadap politik Malaysia, ini boleh dianggap sebagai treason, tindakan yang menderhaka, kerana mereka sabotage ekonomi Malaysia. And when you sabotage Malaysia's economy, economic sabotage boleh dianggap sebagai treason. And sepatut kerajaan bertindak lebih tegas lagi terhadap golongan-golongan ini yang mensabotage ekonomi Malaysia. This is a very treasonous act. Dia orang tak sedar ni. They are actually not attacking Malaysia's Prime Minister. Bukan dia orang serang Perdana Menteri Malaysia. Mereka serang ekonomi Malaysia. And this should not go unpunished. Tindakan perlu diambil. Dan mereka juga, the same gang anti Ismail Sabri atau cheerleader anti Ismail Sabri juga sabotage Najib. Sebelum hakim ataupun mahkamah boleh menurunkan hukuman terhadap Najib, hukuman belum lagi diumum terhadap Najib, diorang dah riuh bising, tak apa, Agong akan mengampunkan Najib. Kita boleh dapat pengampunan. Habis tinggi Najib duduk jail 14 hari saja. Lepas tu Najib akan dibebaskan melalui pengampunan diraja, royal pardon. So hakim nak buat apa, buatlah. Nak masukkan Najib dalam jail, lantaklah. Berapa minggu je Najib duduk dalam jail. Lepas ni kita akan dapat pengampunan dari Agong. Agong ada kuasa bukan saja untuk mengampun Najib, tetapi untuk nak tarik balik hukuman terhadap Najib. They can wipe out the conviction. Sebab apa mereka cakap macam ni? Jadi mereka buat seumpama mahkamah ni, kita tak usah kisah. Mahkamah tak ada kuasa. Mahkamah nak buat apa, buatlah. Sebab Agong boleh ketepikan semua keputusan mahkamah. Agong boleh tarik balik hukuman terhadap Najib. Agong boleh beri pengampunan terhadap Najib. 14 hari, lepas tu dia akan balik rumah. When orang macam Lokman bila cakap begini, bukan saja mereka ni menghina mahkamah, tetapi they put the Agong and the rulers in a very difficult situation. Jadi sekarang ni belum turun hukuman pun dia orang dah umum pengampunan diraja akan diberi. Lepas 14 hari Najib balik rumah. Dengan bercakap begitu, kalaulah misalan there is sympathy lah kata dari rulers, conference of rulers ataupun beberapa sultan ataupun Agong has sympathy for Najib. Mereka sekarang sudah takut nak bertindak. Very difficult to act sebab Lokman dah warning dah. Mahkamah boleh buat apa, hakim boleh buat apa. Agong akan ketepikan semua tu dan akan bebaskan Najib. Dengan bercakap begitu, dia tying, dia orang ikat tangan
Raja-raja Melayu dan juga agung. Sekarang dia orang dah tak boleh nak bertindak. Kalau dia orang bertindak, bermaknanya orang kata, kita tahu dah perkara ni akan berlaku. Luqman sudah umum. Sebelum hukuman turun lagi, Luqman sudah umum ini akan berlaku. Maknanya, agung akan ketepikan keputusan mahkamah dan akan bebaskan Najib. Cakapan macam tu is making it very difficult for Najib. Jadi sekarang ni tak ada orang berani nak bertindak untuk memberi pengampunan kepada Najib. Sebab benda ni sudah dikecohkan. Dan sebelum apa-apa hal lagi, sebelum permohonan pengampunan dibuat, sudah ada petition kepada Agung untuk menolak pengampunan tu. Permohonan pengampunan perlu ditolak. Jadi petition sudah dikeluarkan dan orang menentang tindakan untuk royal pardon, tindakan untuk mengampunkan Najib. Walaupun belum berlaku sesuatu, permohonan belum dibuat pun. Jadi orang sudah menentang. Even before any application, even any request for pardon, dia orang dah tentang terlebih awal. Dia orang preempt benda ni. So, ialah orang macam ni, this cheerleader anti Ismail Sabri, mereka bukan saja merosakkan ekonomi Malaysia, tapi mereka juga merosakkan peluang Najib untuk mendapat pengampunan. Oleh kerana apa yang mereka ucap tiap-tiap malam ni, so dia orang membenar musuh-musuh Najib ni buat satu preemptive strike. Dia orang serang Najib, serang tindakan untuk mendapat pengampunan even sebelum permohonan pengampunan dibuat. So these people tidak begitu pandai lah. Dia orang ni sikit-sikit panggil orang ni bodoh lah, orang tu bodoh lah, Perdana Menteri bodoh lah, semua bodoh, hakim bodoh. Tapi tindakan mereka ni yang sebenar lebih bodoh. And now, dengan ekonomi Malaysia ni lambat nak pulih, siapa akan disalahkan? Orang yang memberi persepsi negatif terhadap politik Malaysia. Dan sekiranya Najib gagal di dalam permohonan nak dapat pengampunan oleh kerana heboh sebelum benda ni berlaku, belum bertelur pun dah berkokok bising, telur tak keluar lagi tapi dah duduk berkokok bising, maka kegagalan Najib mendapat pengampunan boleh disalahkan kepada cheerleader anti Ismail Sabri, orang seperti misalan Luqman Adam. Assalamualaikum, salam sejahtera.